Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin alaihim wassalatu wassalam wa ila hadrati jami'il awliya'i wassalihin wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa ashiratina wa mu'allimina wa man lahum huquq alaina syakurillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan tuan-tuan ahli dan puasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena malam ini sekali lagi Allah izinkan kita untuk berada dalam majlis yang paling mulia, yaitu majlis ilmu. Setelah malam tadi tuan-tuan berada dalam majlis ilmu yang lebih penting, memperingati manusia yang paling sempurna, manusia yang paling baik. Itulah dia baginda Nabi Muhammad SAW. Segala-galanya dia adalah yang terbaik, pemimpin yang terbaik, guru yang terbaik, pendakwah yang terbaik, ahli keluarga yang terbaik, suami yang terbaik, pemerintah yang terbaik. Sebab itu diperintahkan Tuhan kita menjadikan baginda sebagai contoh. Dan dia orang yang terbaik, semua dia bilang sebenarnya dia boleh baik. Kemana tadi sudah dibicara kemarin ceramah tadi. Untuk malam ini kita bicara pula membicarakan yang paling mulia, yang paling hebat, yang menjadikan kita. Itulah dia Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik daripada manusia yang kita bicara kemarin tadi. Allah lebih baik lagi, dia sempurna segala-galanya. Apa saja yang dimiliki oleh Allah itu sempurna mereka. Tak ada kekurangan, tak ada kelemahan, tak ada kepincangan, sempurna mereka. Pendengarannya sempurna, penglihatannya sempurna, kekuasaannya sempurna, apa saja semua sempurna mereka. Betul semua kita mengkaji kesempurnaan baginda itu, kaji benar-benar di mana Allah itu melihat, berbeza dengan di mana kita melihat, di mana Allah itu mendengar, berbeza dengan kita itu mendengar, di mana Allah itu mengetahui, berbeza dengan apa yang kita tahu. Jadi kita lagi penting yang kita baca ini, kerana perkara yang pertama yang ditanya oleh Allah nanti melalui malaikat Munkar dan Nakir ialah bab akidah. Soalan yang pertama sampai 6 soalan, kebanyakan 6 soalan. Siapa Tuhan
Tuhan kamu. Kalau tak kenal siapa yang Tuhan, mana macam mana jawab? Siapa Nabi kamu? Tak pernah Nabi, tak pernah kenal Nabi. Sunnah Nabi tak pernah ikut. Malahan menentang macam mana nak jawab? Apa agama kamu? Tak ikut Islam. Macam mana nak tahu? Di mana kiblat kamu? Tak pernah semayang. Mana nak tahu? Apa imam kamu? Bukan siapa ya. Kalau siapa imam kamu, dia jawab Imam Sayyid Tuan Haji Osman. Ini apa imam kamu? Al-Quran itu imam kita. Tak pernah ikut Quran. Tak pernah berpandu Quran. Jangan jawab. Di mana kiblat kamu? Kalau tak pernah semayang, mana ada mana kiblat? Siapa saudara dan saudari kamu? Saudara-saudara kamu siapa? Waman ikhwanuka. Siapa saudara-saudara kamu? Kalau bergaduh wajib-wajib, sekampung bergaduh, adik-adik bergaduh, dengan jiran-jiran bergaduh, jangan nak jawab. Jadi sebab itu kita kena pelajari betul-betul kesempurnaan Allah Ta'ala ni. Untuk malam ini kita baca dalil-dalil, bukti-bukti. Sama ada dalil akal atau dalil naqli. Naqli itu kita petikan daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Kita namanya naqli. Yang mula-mula dalil akli, dalil akal, logik akal. Logik akal itu terima di akal dah. Itu dalil akal. Kemudian disokong oleh dalil naqli, menguatkan lagi keimanan kita, menguatkan lagi keyakinan kita. Untuk malam ini kita sambung bacaan kita. Dalil atau bukti Allah itu sifatnya baqa', al-baqa'u atau baqa'un. Dalil baqa' yang ketiga. Yang pertama dah baca. Dalil wujud dah baca dulu dah. Dalil qidam dah baca. Malam ni baca yang ketiga. Dalil baqa'. Baqa' itu kekal. Lain semua binasa. Habis semua binasa. Tak ada apa yang tak ada yang tinggal. Apa kata Allah? Kullu man 'alaiha fan. Setiap satu yang ada di atas bumi ini pasti akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal, yang tak binasa ialah wajah Allah. Wajah Allah itu ditakwilkan kepada zat Allah yang amat agung, yang amat mulia. Dia tak binasa. Allah tak binasa. Kekal selama-lamanya. Lain daripada Allah semua binasa. Manusia binasa, malaikat binasa, jin binasa, binatang binasa, pokok binasa, burung binasa, ikan binasa, serangga binasa. Apa saja di atas bumi ini semua akan binasa. Yang tak binasa Allah saja. Habis semua nanti tu. Binasa mereka. Malaikat binasa. Sudahnya malaikat maut mati je sudahnya. Pada ada pojoknya punya orang. Semua dia punya. Bukan nama orangnya, nama malaikat dicabutnya, nama pokok dicabutnya, nama binatang dicabutnya, nama burung dicabutnya, nama ikan dicabutnya, nama serangga dicabutnya. Sudahnya tinggal di seorang. Lalu Allah memang tak mati pun kerana Allah hidupkan dengan nyawa. Dengar elok tuan-tuan. Allah tidak hidup dengan nyawa. Allah hidup dengan sifatnya Al-Hayyu. Tak pernah Allah tu tak hidup. Hidup dia. Kerana itu Al-Hayyu, hidup sendiri saja. Dari kalau kita dah baca sama dengan Imam tadi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah dialah tiada Tuhan selain dia yang hidup lagi berdiri dengan sendirinya. Itu Allah tu. Dia bukan ada nyawa. Dia hidup kerana sifatnya hidup. Dia hidup dengan sifat Al-Hayyu. Sebab itu dia tak mati. Yang ada nyawa yang mati. Selain daripada Allah semua mati rasakan. Semua hidup dengan nyawa. Allah cipta nyawa bagi pada binatang, maka hiduplah binatang. Allah cipta nyawa bagi pada malaikat, maka hiduplah malaikat. Allah cipta nyawa bagi pada jin, hiduplah jin. Allah cipta nyawa bagi pada burung, hiduplah burung. Allah cipta nyawa bagi pada pokok, hiduplah pokok. Allah cipta nyawa bagi pada ikan, hiduplah ikan. Apa saja selain daripada Allah, Allah cipta nyawa bagi pada mereka. Hiduplah mereka. Sebab itu mereka akhirnya mati. Allah katakan Quran apa? Kullu nafsin dha'iqatul
sakaratul maut. Dia bernyawa pasti akan merasa mati. Semua mati belakang. Ada satu yang tinggal. Asal ada nyawa matilah. Hingga mereka maut dan sudah cabut dan semua nyawa itu tinggal dia seorang dia itu. Dan Allah memang tak mati-mati pun. Lalu Allah tanya, wahai malaikatku, siapa lagi yang belum mati? Jawab malaikat maut, yang belum mati hanya aku dan saya dan Tuhan Allah saja kan? Lain tu mana tak ada. Malaikat dah habis. Jibril dah mati, Mikail dah mati, Israfil dah mati, Munkar dah mati, Nakir dah mati, semua kan? Jin pun dah mati lagi, jin Afrik dah mati, Iblis dah mati, syaitan-syaitan semua dah mati lagi. Binatang mati, gajah dah mati, pelanduk dah mati, kambing dah mati, lembu dah mati, kobra dah mati, habis binatang dah habis. Pokok pun dah mati lagi, pokok royan dah mati, pokok manggil dah mati, pokok lansat dah mati, pokok umutan dah mati. Hingga yang belum mati malaikat maut dan juga Allah. Lalu Allah tanya lagi kepada malaikat maut, kamu tak pernah dengar ayat aku yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut? Dia malaikat maut tak jawab. Kenapa tak jawab? Kerana dia tahu ini merupakan perintah Allah suruh cabut nyawanya sendiri. Dia tak jawab tu cabut aja. Punya lah sakit. Agaklah saya tak pernah dengar pun. Belum lagi. Dekat kiamat ni belum lagi. Punya lah sakitnya. Kan mati tu dia tak ada orang yang nak mati ke ada 4 masalah. Yang pertama sakit yang sangat. Yang kedua dia nampak rupa malaikat maut. Yang ketiga dia nampak tempatnya di akhirat, syurga atau neraka. Yang keempat dia akan berhadapan dengan tipu daya iblis nak menyesungkan akidah dia. 4 perkara yang akan dihadapi oleh kita ni nak mati ni. 4 perkara ni akan berlaku pada diri kita. Jadi cabut nyawa. Bila cabut nyawa dia cabut nyawa sendiri. Punya dah sakit. Jadi dia kata aduh. Jangan saya dengar pun. Belum lagi berlaku. Kalau aku tahu macam ni sakitnya sakit mati tak pusiu buat projek nyabut nyawa orang. Kalau kita tahu jenis sakitnya, tak usia buat projek nyabut nyawa orang. Punya mereka memang tahu orang gajah. Itu tak usia kan? Maka matilah malaikat maut. Yang tak mati Allah saja. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya, fa bi ayyi alati rabbikuma tukadziban. Itu kan? Kena faham tu? Iaitu jikalau tiada wajib bagi Tuhan itu bersifat dengan baqa, kalau dia tak baqa, kalau dia tak kekal, kalau dia mati juga bersama dengan makhluk lain, bukanlah dia Tuhan namanya. Tapi dia makhluk kan? Dia faham dia kata ni? Kalau Tuhan tu mati bersama dengan malaikat, mati bersama dengan manusia, mati bersama dengan binatang, bukanlah dia Tuhan. Maknanya dia makhluk lah, dia baru lah. Apa itu dia tak mati? Anak saya ternafi daripadanya bersifat tidak. Kalau dia tak mati-mati, tak ada dia tidak. Tidak berarti tidak ada permulaan. Bakar tu berarti tidak ada kesudahan. Hidup sampai bila. Itu namanya bakar, kekal. Lain daripada Allah semua tak kekal. Manusia tak kekal, binatang tak kekal, jin tak kekal, malaikat tak kekal, kecuali mereka yang Allah kekalkan. Itu lain, kerana Allah nak kekalkan. Tak ada lebih binasa. Ada 10 perkara yang Allah akan kekalkan. Di ujung ceramah ni akan saya bicara insya-Allah. 10 perkara yang Allah kekalkan. Bukan sifatnya kekal, Allah kekalkan. Maka kekal dia tak ada lebih binasa. Kerana Allah kata dia jangan binasa. Tak ada binasa. 10 perkara ya. Yang lain itu semua binasa lagi. Kita binasa, tuan-tuan binasa, perempuan binasa, siapa saja semua akan binasa. Baik. Nescaya ternafi daripadanya bersifat dengan qidam, kerana adalah wujudnya pada ketika itu wujud yang harus. Dia macam harus, wujudnya harus. Dulu tak ada, sekarang ni ada. Allah tak ada itu, sentiasa ada, tak pernah tak ada. Itu harus ni selain daripada Allah semuanya harus.
pokok tu harus, alam ni harus, bintang tu harus, matahari tu harus, bulan tu harus. Selain Allah tu dengan harus. Apa dia harus? Diterima akal ada atau tiada. Ini namanya harus. Ini harus akidah ni, harus akal Nah, bukan harus syarak, harus syarak dibuat atau ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa. Kedudukannya tepuk dada, tanya selera, itu harus syarak. Ini harus akal. Diterima akan akal diterima, boleh terima iya tidaknya, sama ada atau tak ada, itu harus. Selain Allah semua harus pakai. Matahari itu harus, bulan itu harus, bintang itu harus, gunung itu harus, laut itu harus, binatang itu harus, bumi itu harus, pokok-pokok itu harus pakai. Atau panggil mungkinan, boleh panggil mungkinan. Boleh ada, boleh tak ada, mungkin ada, mungkin tak ada. Jadi jadilah Allah itu harus, mustahil Allah itu harus. Dan kita tahu Allah itu wajib, tak pernah tak ada, tak terima akal akan tiadanya, itu wajib Allah. Kerana adalah wujudnya pada ketika itu wujud yang harus. Maka yang harus tidak ada wujudnya melainkan baru. Yang harus itu baru. Baru itu harus. Apa saja selain Allah baru mereka. Dia faham di kata ini. Cakap Melayu ni apa cakap Jepun? Bukan cakap Hong Kong. Cakap Melayu. Lain daripada Allah semua harus. Sekali lagi, selain daripada Allah dia adalah harus. Selain daripada Allah dia adalah makhluk. Selain daripada Allah dia adalah alam. Boleh pun nama harus pun boleh, alam pun boleh, baharu pun boleh, mungkin pun boleh. Selain daripada Allah Ta'ala. Apa boleh? Mungkinan pun boleh. Itu semua selain daripada Allah Ta'ala. Alam ni harus. Gunung tu harus. Malaikat tu harus. Selain daripada Allah Ta'ala. Allah yang terbaik kita kata dia. Allah tu wajib wujud. Wajib al-wujud. Jadilah Allah tu baru. Macam-macam yang lain-lain pula kan. Kerana telah wujudnya pada ketika itu wujud yang harus. Maka yang harus tidak ada wujudnya melainkan baru. Yang harus semua baru mereka. Matahari itu baru. Matahari itu akan binasa nanti. Bulan tu baru, bulan tu pun akan binasa. Bintang tu baru, bintang tu akan binasa juga. Laut tu baru, dan laut tu akan binasa juga. Semua akan binasa. Yang baru semua binasa. Yang tak binasa hanya Allah saja. Melazimkan berkehendak kepada yang membaharukan. Maksudnya benda-benda yang baru tu mesti ada yang membaharukan. Mesti ada yang menciptanya. Mesti ada tukangnya. Dia mesti ada tukang. Matahari ada tukangnya, bulan ada tukangnya, bintang ada tukangnya, langit ada tukangnya, bumi ada tukangnya, pokok-pokok ada tukangnya, semua ada tukang mereka. Itu namanya creator, khaliq. Allah tu khaliq, kha alif lam qa khaliq. Bukan khaliq minum tu lain, itu HORLICK khaliq lain. Ini khaliq, pencipta. Tukang. Masih ada tukang. Matahari ada tukang. Kerana matahari itu bukan boleh jadi dengan sendirinya. Bulan tu ada tukangnya. Kerana bulan itu bukan boleh jadi dengan sendirinya. Pokok tu ada tukangnya. Kerana bukan pokok tu boleh jadi dengan sendirinya. Ada penjadinya, penciptanya, ada pembuatnya. Tiap-tiap yang baru itu melazimkan berkehendak kepada membaharukan dia. Itu Allah Ta'ala. Dan yang membawa kepada dur tu yang pusing. A menjadikan B, B menjadikan C, C menjadikan A. Jangan terima akal tak? So A menjadikan B, B menjadikan C, C menjadikan A balik. Terima akal tak? Pusing-pusing. Terima akal kita? Tak jawab. Terima dia akal-akal. A menjadikan B, B menjadikan C, C menjadikan A balik. Terima dia akal ke tak? Ya Allah, siapa tak nak jawab? Terima dia akal ke tak? Mustahil boleh jadi orang itu. Ahmad menjadikan Ali, Ali menjadikan Manaf, Manaf menjadikan Ahmad balik. Boleh?
Ahmad anak Ali, Ali anak Manaf, Manaf anak Ahmad. Boleh? Terima akad ke tak? Sekali lagi, terima di akad ke tak? Itu namanya jur. Mustahil. Aku tak faham juga dia benar-benar pun. Timah beranakan Munah, Munah beranakan Sum, Sum beranakan Timah balik. Terima akad tak? Mana boleh terima akad? Itu namanya dur. Dur itu mustahil. Jadilah Allah itu dur. Mustahil punya tak terima akad. Yang harus maka tidak ada wujudnya melainkan baru. Tiap-tiap yang baru itu melazimkan berkehendak kepada yang membarukan dia, yang membawa kepada dur dan tasalsul. Cukup betul, tasalsul, bukan tersasul. Tasalsul artinya apa? Mengadakan benda yang sudah sedia ada. Itu namanya tasalsul. Benda sudah ada, dia adakannya lagi. Macam botol dia dah penuh. Tengok air ni, botol dalam. Tengok sini. Penuh dah air dalam ni. Boleh dah kita penuh lagi air ni. Kalau kita buka tutupnya, tuang air lagi. Boleh penuh lagi dah. Tumpah lagi dia. Itu namanya tasalsul. Kita faham ke dia? Itu tasalsul. Bukan tersasul ya. Tasalsul. Mengadakan benda yang sudah sedia ada. Itu namanya tasalsul. Mustahil itu. Tak boleh jadi orang itu. Allah boleh cipta sesuatu yang tak ada. Itu bahawa Allah cipta. Yang sudah ada tak ada tasalsul. Itu. Kedua-dua yang mustahil begitu. Yang juga mustahil. Dan lagi kaedah ulama. Ulama usuluddin lah ya. Ulama itu ramai. 3 dan lebih untuk bagi ulama. Kalau seorang ni kan bagi ulama. Banyak orang panggil Ustaz Osman tu ulama. Tak betul tu. Dia bukan ulama. Dia alim. Bukan ngajar bahasa Arab ni, saya bukan ngajar bahasa Arab pun. Tapi dia kalau seorang panggil alim. Kalau 3 dan lebih, orang panggil ulama. Tapi orang Melayu seorang panggil ulama ni. Ustaz Jalani itu ulama. Kerana dia bukan ulama, dia alim. Kenapa? Allah yang Ustaz Mastur tu ulama. Tak betul tu. Dia alim. Begitu dia roh banyak ke sikit tuan-tuan? Sikit roh apa? Satu. Kalau kami arwah. Kami arwah 3 dan lebih. Bila arwah tu ini orang Melayu seorang kata arwah. Arwah hanya Ibrahim. Bila Ibrahim ke arwah dia roh aja. Boleh panggil almarhum tak apa. Yang panggil arwah. Kalau kami arwahnya Syanu dan Syanu, itu boleh ya. Namanya arwah. Dia orang lain banyak salah guna. Bila jadi Abidin, orang Melayu ada orang seorang namanya Abidin. Abidin itu dia ahli ibadah, ramai. Kalau seorang Abid, kalau ramai orang Abidin, tapi orang lain selalu salah guna, itu salah ya. Nak faham itu. Baik, dan lagi kaedah ulama usuluddin ulama yang kenal, yang faham tentang asal-asal agama, faham tentang Tuhan, faham tentang apa mereka lakukan. Itu nama usuluddin. Jadi ulama usuluddin seperti apa? Seperti Imam Ghazali, seperti Imam Syafi'i. Itu yang usuluddin begitu. Seperti Imam Hanafi dan sebagainya. Jadi kaedah ulama usuluddin, tiap-tiap yang wajib qidam, kalau dia itu wajib bersifat qidam, dia tidak ada permulaan, maka mustahillah Adam. Adam itu bukan Nabi Adam. Adam, Ain dan Mim. Adam itu tak ada. Yang qidam itu mustahil tak ada. Allah itu qidam tidak. Tuan-tuan, Allah itu qidam tidak. Qidam mustahil dia tak ada. Dia tidak ada permulaan jadinya. Tak pernah tak ada. Ada. Apa itu baru? Cakap Melayu baru apa? Dulu tak ada, sekarang ada. Itu namanya baru. Dia tak faham ni. Dulu tak ada, sekarang ada. Itu namanya baru.
Jadi kalau dia tu qidam, tak ada baru, sentiasa ada dulu ada sekarang ada akan datang ada. Mustahil dia ada, mustahil dia tak ada. Faham tak? Itu kalau Allah tu sifat yang qidam. Jadi Allah memang sifat yang qidam. Jadi mustahil Allah tu tak ada. Mustahil dia tu sifat Adam tu dia tak ada. Yang demikian tetap dan sabit. Tetap tu sabit apa? Tetap sabit tu sabit. Bukan sabit tu bisa bengkok motor opok tu sabit juga lebih aja yang lain. Ini sabit. Tetap dan sabitlah bagi Tuhan bersifat baqa. Bersifat dengan sifat baqa. Baqa tu artinya apa? Kekal. Tak ada binasa. Tak ada hilang. Baqa. Dan dalil naqlinya, itu dalil naqli itu dalil dipetik dalam Al-Quran. Naqli itu congkilan, congkil dalam Al-Quran juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil naqlinya dia, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Cakap lagi apa? Tiap-tiap satu yang ada di atas muka bumi ini pasti akan binasa. Fan itu dia binasa, bukan fanfare ya. Binasa. Semua binasa. Malaikat akan binasa, jin akan binasa, manusia akan binasa, pokok akan binasa, binatang akan binasa, matahari akan binasa, bulan akan binasa, laut akan binasa, semua binasa, gunung-gunung akan binasa. Dan berkekalan zat Tuhannya itu takwil itu dia apa? Makna yang baru, diberi makna baru. Dia tak ikut makna-maknanya zat apa? Wajhu rabbika, wajah Tuhan kamu. Kalau kita faham wajah tu ada mata, ada hidung, ada telinga, ada mulut, ada lidah, itu wajah dia. Tapi wajah Allah bukan begitu. Allah tu sifatnya laisa kamitslihi syai', tidak menyerupai sesuatu dan sesuatu pun tidak menyerupai dengan dia. Jadi ulama-ulama buat makna baru. Wajhu itu dia maknanya zat Allah Ta'ala. Wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, ya. Dan berkalan Tuhannya, ya Muhammad, yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Itu surah Ar-Rahman ayat 26 dan 27. Ada pun baca surah Ar-Rahman. Ar-Rahmanu 'allama al-Quran, ada lepas itu dia. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi kesimpulannya semua akan binasa. Kita ni akan binasa. Tuan-tuan akan binasa. Puan-puan akan binasa. Matahari akan binasa. Habis semua binasa belakang. Yang tak binasa hanya zat Allah yang amat agung lagi amat mulia. Tetapi ada juga yang Allah kekalkan. Dia tak binasa. Dengar lihat tu. Kerana apa tak binasa bukan dia tak boleh binasa. Boleh kalau Allah nak binasa, boleh binasa. Tapi kerana Allah tak nak binasakan dia, tak binasa lah. 10 perkara. Ingat tu. Yang pertama syurga. Yang kedua neraka. Yang ketiga roh. Roh tak ada binasa. Yang keempat loh. Loh tu apa? Papan tulis, menulis sekalian takdir kita tu, ada tulis tu. Malam ni, semua orang datang ni sudah tulis di Lauh Mahfuz tu. Tuan Yusuf datang, Tuan Yusman datang, Tuan Jadilan datang, semua datang. Sudah tulis itu, namanya itu Lauh Mahfuz, loh yang dipelihara. Itu kekal juga. Roh kekal, loh kekal. Ya, keempat. Yang kelima, qalam. Qalam apa? Pena yang menulis takdir kita tu. Yang qalam. Yang kelima kursi. Kursi itu apa? Lambang kerajaan Allah Ta'ala. Itu namanya kursi. Mana rupanya wallahu alam. Tapi lambang kekuasaan Allah Ta'ala. Luas tu. Wasi'at kursiyuhus samawati wal ardh. Sangat luas kekuasaan Allah itu, memenuhi langit dan bumi. Itu kursi. Yang kelima. Yang keenam arash. Apa arash? Arash itu
Itu panggil aras. Di padang mahsyar besok, tuan-tuan dan puan-puan, matahari berapa jauh dari kepala? Sedikit. Kita pula mati. Kalau di dunia ni matahari sedikit mana? Tengok saya ni. Ini kepala saya. Ini korban saya. Atas korban tu sedikit. Ini matahari. Kalau dalam dunia ni macam tumpuk lah. Udah ada yang pada buat tumpuk tumpuk lah. Tapi esok tak mati lagi. Kenapa tak mati? Kenapa tak mati tu kan? Kerana mati sudah mati. Dah habis, mati tak ada mati lagi. Allah jadikan mati tu di seekor kebas. Dibawa kebas tu di satu jambatan antara syurga dan neraka. Kemudian disembelih kebas tu. Maka matilah mati. Itu matahari sedikit kepala tak mati-mati. Kena empuk tak mati-mati. Dalam neraka kena bakar tak mati-mati. Mati dah mati, tak ada lagi mati. Supaya mereka merasa kesakitannya. Itu arah. Syurga, neraka, roh, loh, kursi, kalam, arah, kursi. Yang kena ya. Yang pertama syurga, yang kedua neraka, yang ketiga roh, yang keempat loh, yang kelima aras, yang keenam kolam tadi ya. Kolam apa? Pena yang menulis tanda-tanda itu. Yang ketujuh apa dia? Roh syurga, pertama syurga, yang kedua neraka, yang ketiga roh, yang keempat loh, yang kelima kolam, yang keenam aras, yang ketujuh kursi, yang ke-8 benih manusia. Dia panggil ajbul zambi. Ajbul zambi. Ain jim ba alif lam nun za ba. Ajbul zambi. Besarnya besar biji sawi. Benih saya ni ada besar biji sawi tu. Nun ada di belakang tulang punggung saya. Tulang tongking tu. Itu namanya ajbul zambi. Yang ke-8. Esok tuan-tuan dan puan di hari kiamat besok, Allah akan jadi kita tu body baru. Body yang baru. Dari body baru itulah datangnya jasad kita besok. Ya. Kalau ahli syurga semua ni, semua depan saya ahli syurga pun, Allah jadikan body baru. Bukan apa macam sekarang ni, secantik Nabi Yusuf. Bukan rupa Nabi Yusuf, secantik Nabi Yusuf. Apa dia lah? Ustaz Osman apa Ustaz Osman lah? Terima lah. Bila pun terima, tapi secantik Nabi Yusuf. Tapi kalau dia bukan ahli juga, Allah jadikan dia body dia macam-macam. Dia jadikan macam harimau, dia jadi macam kaldai, dijadikannya macam semut, dijadikannya macam ular, dijadikannya macam anjing, dijadikannya macam-macam apa saja nak, serigala dan sebagainya. Itu daripada ajbul zambi. Kalau ada syurga, kalau ada neraka, kalau ada syurga dia secantik Nabi Yusuf. Wanita kan? Kalau dia jadi ahli syurga, dia secantik Siti Nurhaliza, Siti Zulaikha. Siti apa? Zulaikha. Secantik, bukan rupa Siti Zulaikha, secantik Siti Zulaikha. Itu daripada ajbul zambi tu. Apa dia lah, munah lah, 5 lah, eter ni, enak, tapi secantik Siti Zulaikha. Itu keadaan manusia di akhirat betul. Itu daripada ajbul zambi. Itu yang ke-8. Yang ke-9, jasad rasul-rasul dan nabi-nabi. Itu tak ada hantu. Kalau kita boleh korek lah kubur nabi-nabi dan rasul-rasul tu elok aja. Impact tak ada cacat. Kalau boleh korek lah, tapi siapa nak berani koreknya? Dia kekal, Allah kekalkan. Dan yang ke-10, jasad orang-orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid dia sebenarnya tak mati. Allah kata apa? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tashurun. Jangan
Jangan kamu katakan mereka-mereka yang mati lahir itu sebagai mati. Mereka sebenarnya tak mati, tapi mereka tetap hidup. Cuma kamu tidak menyadarinya. Kamu tak sedar yang mereka hidup. Itu 10 perkara yang Allah kekalkan. Bukan sifatnya kekal, Allah nak kekalkan. Ingat itu. Apa ni? Yang pertama syurga. Syurga ada berapa? Udah penat aja udah lupa. Syurga ada berapa? 8. Yang pertama syurga Firdaus. Yang kedua syurga Jannatul Adnin. Yang tiga syurga Jannatul Ma'wa. Yang keempat namanya Darussalam. Yang kelima namanya Jannatul Na'im. Yang keenam namanya Jannatul Khuld. Yang ketujuh namanya Jannatul Jalal. Yang ke-8 namanya Jannatul Qarar. Qaf Ra Alif Ra Qarar. Itu 8 syurga. Yang mana nak? Yang mana nak tuan-tuan? Semua lah. Yang kita dalam syurga itu bukan ada tempoh masa. Berapa lama? Selama-lamanya. Forever and ever and ever and ever. Itu syurga. Yang kedua neraka. Neraka ada berapa? Sekali lagi, neraka ada berapa? 7. Syurga ada 8, neraka ada 7. Jadi menandakan rahmat Allah mengatasi kemurkaan. Neraka ada 7. Yang pertama namanya apa? Jahannam. Sebab betul-betul Jahannam. Orang Melayu sebut Jahannam, tak betul. Jahannam itu tak betul. Jahannam kamu tu tak betul. Jahannam ada 1 dan nun. Yang kedua namanya Jahim. Latarawunna jahim. Tentu Ustaz Osman kena baca tu. Latarawunna jahim thumma latarawunna ainal yaqin. Yang kedua Jahim. Yang tiga Saqar. Sin Qaf Ra. Itu untuk orang tak semayang. Ditanya ahli Saqar tu, ma salakakum fi Saqar? Apa yang menyebabkan kamu masuk dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, qalu lam nakum minal musallin. Kami terdiri pada orang yang tak semayang. Yang ketiga, yang keempat namanya Sa'ir. Sebab betul-betul bukan Sa'ir, Sa'ir. Itu orang yang menerima kitab dengan dari belakang dia. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u suburan wa yasla sa'ira, kata Allah. Dan siapa menerima kitab dia dengan dari belakangnya, maka dia akan menjadi kecelakaan. Celaka aku. Dan dia akan masuk neraka yang bernama Sa'ir. Yang keempat. Yang kelima namanya Hutamah. Hutamah, kalla la yumbazanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahi muqadatun lati tattali'u 'ala al-afidah. Innaha 'alaihim muqsadah fi 'amalin mu'addadah. Itu Hutamah. Yang kelima, yang keenam Hawiyah. Mereka juga namanya Hawiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa ringan timbangan kebajikannya, maka muaknya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya? Tahukah kamu apa dia hawiyah? Narun hamiyah. Neraka yang bersangat, api neraka yang bersangat nyala. Jadi muaknya dengan anak tu pada mak. Dipeluknya, digosok-gosoknya, diciumnya, dilambung-lambungnya, ditimang-timangnya. Api yang meluk dia, api yang menimang dia, api yang melambung-lambung dia, api yang cium dia. Sampai tak? Itu hawiyah. Yang kedua lazah. Kalla innaha lazah, kata Allah Al-Quran. 7 neraka. Yang mana tak? Yang mana tak, pilihlah. Jahannam, sampai tak? Jahim, sampai tak? Saqar, sampai tak? Tak sampai siok. Kerana neraka itu sampai lalu nuhanya. Neraka itu sampai lalu nuhanya. Kerana dia dahsyat. Selemah-lemah api neraka adalah 70 kali ganda lebih kuat daripada sekuat-kuat api dunia. Jadi sampai lalu nuhanya. Jadi mudah-mudahan kita tak masuk dalam neraka. Itu yang kita doa tu. Wa qina azaban nar. Wa qina azaban nar. Saya 3 kali betul. Wa qina azaban nar. Jauhilah kami dari azab api neraka. Itu 7 neraka. 8 syurga. Kekal mereka dua-dua itu. Lagi apa? Boleh apa? Yang pertama syurga.
yang kedua neraka, yang ketiga roh, yang keempat luh, yang kelima qalam, yang keenam arasy, yang ketujuh kursi, yang kelapan ajbuz zambi, yang kesembilan jasad orang-orang yang mati syahid atau jasad nabi-nabi dan rasul-rasul. Yang 10 jasad orang-orang yang mati syahid. Itu yang Allah kekalkan. Nah, bukan dia tu sifatnya kekal, Allah kekalkan. Okey. Dah bunyi lagi kan? Dah bunyi dah? Dah bunyi dah? Kalau dah bunyi, cukuplah sekadar itu untuk malam ini. Akan datang kita baca dalil sifat apa? Yang keempat. Apa? Mukhalafatuhu lil hawadith. Apa dia mukhalafatuhu lil hawadith? Bersalahan dia dengan segala yang baru. Itu Allah tu tak sopa dengan yang baru. Jangan kita baca bulan-bulan depan dia. Kalau tak padam, kalau padam, habis. Cari dia mulai. Itu kita belajar ilmu tauhid. Kena tahu ni tuan-tuan dah. Kena hafal ni. Wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadith qiyamuhu bi nafsi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayyun sama basar. Kena hafal tu. Siapa tak hafal lagi tuan-tuan dan puan-puan, hari Senayan esok pergi daftar nama di Tadika Islam. Dia bukan dah lawak ni kita. Siapa tak hafal lagi wujud qidam baqa tu esok daftar nama di Tadika Islam. Kerana cucu-cucu kita apa? Ya ke tak? Nyanyi pun boleh dengar tu. Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayyun sama basar kalam qadirun muridan aliman hayyan sami'an Allahu basirun mutakalliman Allah wujud pada semua. Ini cucu kita hafal, tok hanya tak hafal lagi, opah hanya tak hafal lagi. Esok kita daftar nama kita di Islam. Ya, baik, sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan untuk malam ini. Sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak komen? Ada siapa-siapa nak bangkang? Ada siapa-siapa nak ulas? Setuju belakang? Setuju, alhamdulillah. Ada siapa-siapa nak tanya? Tak ada. Tak ada. Ada, sudah. Tak dengar, kuat ke? Aturan Al-Quran. Dia ada. Memang ada. Itulah merupakan mukjizat yang paling besar Al-Quran Karim. Sampai kiamat ada. Sampai kiamat ada Al-Quran. Kan? Cekak dek, terima. Ya. Al-Quran. Kenapa? Al-Quran maksud apa? Tak ada hancur. Quran tak ada hancur. Al-Quran bukan merupakan apa yang hancur subuh tu. Kotak-kotak yang mengandungi Al-Quran tu hancur mereka. Habis semua. Itu di antara tanda-tanda nak kiamat tu. Habis ayat-ayat Al-Quran hilang dengan kotak. Itu di antara tanda-tanda dekat nak kiamat tu ya. Tapi bukan Quran tu hancur macam kita faham hancur lain tu dah. Benda tu tak ada lagi. Diangkat oleh Allah Taala. Itu tak ada. Itu mesti ada. Ini yang ada kepada kita ni. Masa-masa bacaan-bacaan Quran tu tak ada. Sekali andaikan nak kiamat besok, seorang pun tak ada nak baca Quran. Semua habis. Tak ada baca langsung. Allah pun tak boleh nak sebut. Macam itu. Mudah-mudahan kita tak tunggu dengan cara itu lah. Semua kafir belakang. Itu dia
tanda akhir zaman. Itu boleh dapat yang kita awal dalam hadis 40 ada tentang perkara-perkara tanda-tanda yang berlaku hari kiamat. Bukan Quran yang turun tu, ini yang datang kepada kita, masa tulisan-tulisan tu, buku-buku dan Quran itu apa yang tu? Quran tak ada sampai hari kiamat, tak ada tu. Alright. Does that answer your question? Yes. Alright. Lagi? Habis. Sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Ampun maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wa ya fadhal mustaghfirin wa ya najatat ta'ibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.